Okay. So, chapter 13, gas law and kinetic theory. So, in this chapter, kita ada 3 subtopic. Pertama sekali adalah tentang gas law. Sebenarnya gas law ni dah belajar dah waktu sekolah menengah kan? Ada berapa gas law yang belajar waktu sekolah menengah? Ni pun dah ada dah nama dia ni dekat atas ni. 3 kan? Korang dah belajar dah tentang Boyle's law, Charles law and Gay-Lussac. Betul? Gay-Lussac juga ke sekolah menengah? Fraser law. Okay, betul. So, Gay-Lussac ataupun sekolah menengah adalah Fraser law. Okay, sebab Gay-Lussac ni cakap tentang Fraser lah. Okay, itu adalah subtopik yang pertama which is Google Meet kita pada hari ini. Untuk seterusnya, subtopik yang kedua about kinetic theory ni adalah melalui ED puzzle. Okay. So, untuk hari ini kita akan belajar 2 sahaja bahagian. Untuk hari Isnin ni kita akan belajar 2 sahaja bahagian. Subtopik yang ketiga ni kita akan belajar untuk the next lah, kelas 135 hari Selasa, kelas 165 hari Rabu. Macam tu. Okay. So, madam. Danish dengan saya. Danish dengan awak juga. Danish Okay. share device dengan saya madam. Okay. So, ideal gas equation, the first subtopic. Pertama sekali kita ada equation of ideal gas. PV sama dengan nRT. Okay, pressure times volume equal number of moles times molar gas constant times temperature. So next, the second subtopic is about graph of an ideal gas. Kita ada 3 graph according to 3 law tadi. Okay, PV graph at constant temperature, VT graph at constant pressure, and PT graph at constant volume. Okay, so ideal gas equation is made up from 3 laws. Okay, law yang pertama is from Boyle's law. Boyle's law ni talk about constant temperature. Okay, so at a constant temperature, the pressure of a fixed mass is inversely proportional to its volume. Okay, so dengan syarat temperaturenya adalah constant, thus pressure is inversely proportional with volume. Okay, and volume bila pindahkan ke sebelah kiri, so kita akan dapat PV lah. And PV kita equal constant. Thus P1 V1 equal P2 V2. Okay, so this is equation for Boyle's law. Okay, madam rasa ni cuma orang kata remind back lah kan, daripada yang sekolah menengah punya. Belajar sekolah menengah ni di waktu chemistry ke waktu physics yang belajar ni? Physics jugalah. Okay, chemistry pun ada belajar ke? Tak ada kan? Chemistry ada tak? Tak ada memang tak masuk yang ni. Tak ada madam. Okay. Okay, ada yang kata ada yang kata tak ada. Okay, so graph of Boyle's law. Okay, macam mana graph Boyle's law? Tadi kita kata Boyle's law, apa relationship antara pressure dan volume? Dia adalah inversely proportional. So, untuk the first graph A kita, pressure against volume, so shape-nya adalah inversely proportional. So here is the shape of inversely proportional lah. Dia curve macam ini. Okay, so that is temperature 1. Kalau kita increasekan temperature, dia akan naik sedikit ke atas, jauh sedikit berbanding origin. So kalau kita naikkan temperature, the curve is still inversely proportional but the shape tu dia lebih jauh dari origin kita. So itu menunjukkan bahawa temperature 2 is greater than temperature 1
Okay, so at constant temperature tersebut, so maksudnya temperature, mungkin temperature 2 tu 100 Kelvin, temperature 1 tu dia buat contohnya 80 Kelvin. So shape-nya masih lagi inversely proportional, and dia kata apa? And dia kata, sekejap madam terkeluar kan? Okay, so dia kata temperature-nya adalah constant, inversely proportional. Sekejap, dengar ke suara madam? Boleh dengar tak? Dia nak sound check. Boleh. Dengar okey tak line ini? Line sini okey? Okay. Okay. Good. Boleh madam. Okay. Okay, screen madam nampak tak? Okay, good. Okay, so madam sambung semula. So pressure against volume dia adalah inversely proportional. Temperature, the shape of the curve ini adalah refer kepada temperature. So kalau temperature 1, so here is the shape of the inversely proportional, and temperature 2 is higher temperature compared with temperature 1, so dia akan curve dia akan naik sedikit ke atas lah, lebih menjauhi our origin. So itu maksudnya ya. Okay, so tu is the first graph. Next adalah graph PV against P. Kan? PV against tu bahagi V. Sorry, dia bukan bahagi V. PV against P. So P boleh cancel. So kita hanya akan dapat V sahaja. So which is the constant. Okay, so shape-nya adalah straight sajalah, constant. Okay, so line ini menunjukkan untuk temperature 1 warna merah, temperature 2 lebih panas berbanding temperature 1, so dia akan increase dia punya constant tersebut. PV akan constant value. Tadi pun kita katakan PV sama dengan constant. So dia akan shape constant lah, tak berubah lah. Kalau yang ini, yang straight line ni, dia tak constant. Dia adalah increase uniformly. Okay. So graph B shape-nya adalah constant. So next adalah P against 1 over V. So kan dia adalah directly proportional. So P is directly proportional with 1 over V. P is inversely proportional with V. Macam tu kan. So since kita punya x-axis adalah 1 over V, so shape-nya adalah directly proportional. That is the shape of directly proportional straight line. Okay. So kalau temperature tu lebih tinggi, dia punya gradient bertambah. So dia lebih curam. So itu adalah shape yang kalau ada higher temperature. Okay. So next juga adalah PV against V pun juga adalah constant lah. So PV against V, so juga adalah constant. So shape constant adalah straight line. Okay, so yang penting untuk buat graph ni adalah tahu relationship. Okay, so P and V is inversely proportional. So macam mana shape inversely proportional? P against 1 over V is directly proportional. So macam mana shape directly proportional? PV bahagi P against P, so dia adalah constant. PV bahagi V juga adalah constant. So macam mana shape constant? Okay, boleh untuk graph pertama sekali? Kurang? Boleh madam. Boleh madam. Okay, good. Boleh. So itu yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua is Charles' law. Okay. So Charles' law talk about pressure. So pressure kita constant kan. Okay. So at a constant pressure, the volume of a fixed mass of gas
is directly proportional to its absolute temperature. So, volume is directly proportional with temperature when the pressure is constant. So, pindahkan temperature, so dia akan jadi bahagilah. So, V bahagi T sama dengan constant. Thus, V1 over T1 equal V2 over T2. Okay, so 1 ni maksudnya adalah initial, 2 ni maksudnya adalah final. Okay, so graph. So graph untuk Charles, dia cakap volume and temperature adalah constant. Volume and temperature adalah directly proportional. So shape directly proportional. Okay, so ini adalah shape directly proportional lah, as well as this directly proportional. Cumanya kalau kita punya temperature in a unit of Kelvin, so directly proportional dia tu start dari 0. Okay, so the y-intercept is 0 at origin lah. Okay, x-intercept pun dekat 0. So maksudnya dia start dari origin. Tapi kalau temperature-nya in a unit of degree Celsius, so dia punya straight line dia tu, dia punya directly proportional start dari negative 273.15 degree Celsius. Sebab 0 Kelvin nak tukarkan kepada degree Celsius kena minus 273.15 kan. So dapat jawapan negative 273.15 degree Celsius. Okay, boleh. Charles Law dekat sini dia bagi 2 sahaja graph. Okay, so volume against temperature is directly proportional. Okay, so next adalah Gay-Lussac's ataupun tadi pressure law. Okay, so ada 2 nama lah, sama ada Gay-Lussac's ataupun pressure law. Okay, so walaupun dia pressure law tapi dia bercakap tentang volume yang constant. Okay, so at constant volume, the pressure of a fixed mass is directly proportional to its absolute temperature. So pressure is directly proportional with temperature. Pindahkan temperature to the left hand side. So pressure over temperature equal constant. Thus pressure 1 over temperature 1 equal pressure 2 per temperature 2. Okay. So pressure and temperature adalah directly proportional, sama sahaja. Okay, so pressure against temperature adalah directly proportional. For kalau temperature kita in degree Celsius, the x-intercept adalah pada negative 273.15 degree Celsius. Kalau kita punya temperature in unit of Kelvin, the x and y intercept lah. Sebab apa? Kita punya straight line adalah start from origin, from 0. Okay, so macam rasa simple sahaja. So next, yang keempat adalah equation of state for an ideal gas. So an ideal gas, so apa maksud ideal gas kan? Daripada perkataan ideal, kita belajar tentang gas sekarang ni, behavior of the gas. Okay, so an ideal gas is defined as a perfect gas which obeys the 3 gas law tersebut. Okay, and it's obey exactly. Okay, Boyce, Charles and Gay-Lussac's. Okay, so we call gas tersebut sebagai ideal gas. Okay, so by the way, ideal gas itu yang theoretically. By the way, reality, macam realitinya tidaklah seperfect itu. Reality macam tu lah kan, ideal apa, ideal isteri, ideal suami, macam tu lah kan, itu yang ideal. Tapi realitinya gitulah. So maksudnya gas kita pun macam tu juga, ideal in theory. Tapi bila kita buat eksperimen, macam tu lah, ada sistem kita tu ada leakage, mungkin ada error daripada eksperimen yang kita buat. So kita nampak realitinya ataupun experimentally tu tak berapa cantik berbanding teori. Okay, tapi since ini adalah teori, kita belajar dalam lecture. So ideal gas ni adalah kita anggap sebagai perfect gas that obey 3 laws exactly. Okay,
So kita nak derive macam mana formula ideal gas. Consider an ideal gas in a container. Okay, kita ada ideal gas in the container. Changes its pressure. Okay, the first stage daripada piston yang pertama ni, apa yang proses yang kita buat dekat first stage adalah kita change pressure. So bila kita change pressure, okay, so kita lihat kepada apa yang berlaku kepada volume dan temperature. Okay, so kita change pressure, ni adalah daripada constant temperature and temperature. Changes its pressure, volume and temperature as shown. Okay, so sebelum tu, in the first stage, temperature is kept at T1. Okay, kita changekan pressure. So tengok dekat sini, daripada pressure 1 berubah menjadi pressure 2, tapi temperature tu kita remain constant. So temperature 1 remain temperature 1. So kita nak tengok apa berlaku kepada volume. Kalau temperature kita constant kan, maksudnya itu adalah dari law apa? Law apa yang keep yang temperature constant adalah Boyle's law kan, sebab Boyle's law dia kata at constant temperature. So at constant temperature, P is inversely proportional with V, right? Okay, so PV equal PV lah. Okay, so P2 V2. Okay, so sebab yang ni adalah V prime, so P2 V prime equal P1 V1 sebab temperature-nya adalah constant. So kita dapat V prime kita lah apa dia. Lepas tu untuk second stage, sekarang ni dia apa yang dia ubah? Pressure dia constant kan? Yang dia ubah adalah temperature. Cuba tengok ni kan. Sebab dia ubah temperature daripada temperature 1 menjadi temperature 2. Okay. So dia remain volume. Yang ni dia punya pressure dia sama. So untuk stage 2, the pressure is kept constant. Okay. So ni adalah dari pressure constant adalah Charles law. So V prime over T1 equal V2 over T2. So dapat V prime, nak equatekan. So kita dapat yang inilah yang pentingnya. Okay, ini adalah ideal gas kita. Ideal gas equation. PV over T sama dengan constant. Thus P1 V1 equal P1 over T1 equal P2 V2 over T2. Okay, juga adalah equation ideal gas kita lah. Sebab ideal gas PV over T sama dengan constant. Okay, so next. Consider 1 mole of gas at standard temperature pressure. Kan STP, standard temperature pressure. So standard temperature adalah 273.15 Kelvin. Standard pressure adalah 101.3 kilopascal. Standard volume adalah 0.0224 meter cube. Okay. Kan, dah belajar kan dalam chemistry untuk standard temperature pressure korang. Betul? STP. Dah belajar tak dekat chemistry? Dah, madam. Okay, temperature ni sama tak? 273.15 Kelvin. Standard Sama, temperature. Sama. Pressure sama. 101.3 kilopascal. Chemistry punya? Sama. Sama. Okay. Madam rasa volume yang tak sama. Betul? Dekat chemistry. Volume standard berapa?
Korang belajar yang chemistry ni, standard temperature pressure ni sekolah menengah ke ataupun matrix sekarang? Mendengar ada matrix, madam. Okay, so matrix dah belajar. Okay, berapa volume untuk chemistry? Berapa standard volume chemistry? 22.4 liter. Yes, 22.4 bukan liter, 22.4 decimeter cube. Okay, untuk chemistry dia gunakan 22.4 decimeter cube. Okay, unitnya adalah decimeter cube. Okay, so macam mana unit conversion 22.4 deci eksponen berapa? Deci eksponen berapa? -1. Negatif 1. Yang perlu di cubekan lah sebab ni adalah decimeter cube. So dia adalah power prefix. So kita akan dapat 22.4 eksponen negatif 3 meter cube. Okay. So physics dia dah tukarkan sebab 22.4 ni 1, 2, 3. 22.4. So memang betul lah eksponen negatif 3. Okay. So sebenarnya sama je, chemistry punya 22.4 decimeter cube. Physics punya dia dah tukarkan dalam SI unit, dia dah buang prefix yang sebut. So 0.0224 meter cube, samalah sebenarnya ya. Okay. So bila kita masukkan standard temperature pressure ini, PV over T, so kita tekan calculator, kita akan dapat 8.31. Okay, 8.31 tu adalah R kita. Which is apa? What is R in chemistry? Apa nama R ni? Dia dah tulis apa dekat sini kan? Molar gas constant. Okay, molar gas constant untuk chemistry adalah berapa? Physics punya 8.31. Kalau chemistry punya korang, berapa nilai molar gas constant? Simbol dia R juga ke? Medium. Okay, simbol dia sama, R. Berapa nilai R untuk chemistry? Negatif 0.08206. 0.08 206. 206. Okay, sebab dia gunakan volume tadi kan dalam unit decimeter cube. Sebab chemistry dia tak unit conversion kan, dia tak buat dalam SI unit. Okay, madam tak sure lah. Pressure dia madam rasa bukan dalam Pascal ni. Madam rasa pressure chemistry dalam ATM unit dia. Okay, so korang fizik sangat menekankan tentang SI unit. Okay, so temperature kita mesti dalam SI unit which is Kelvin, pressure mesti dalam SI unit which is Pascal, volume mesti dalam SI unit which is meter cube. So bila kita darabkan PV over T, so kita akan dapatkan R sama dengan 8.31. So gunakan 8.31 untuk soalan fizik. So 0.08206 tadi yang korang cakap tu gunakan untuk chemistry. Sebab dia ada equation dia and kita ada equation yang standard kita punya macam tu. So jangan macam lamsamkan semua fiziksnya sama dengan chemistry, tak. Sebab chemistry punya unit conversion, chemistry punya unit, madam rasa pressure dia adalah sebenarnya dalam unit ATM, bukan dalam unit Pascal. So macam tu juga dengan volume, unitnya dalam chemistry adalah dalam decimeter cube. And dia tak tukar unit. So dia akan dapat dalam unit yang lain lah, kita dapat dalam unit yang lain. Okay, faham ya? Okay, so R adalah molar gas constant which is 8.31 joule per Kelvin per mole and its value is the same for all cases. So that is the constant. Okay, so kita dah dapat dah PV over T sama dengan R. Ini adalah yang dari standard temperature pressure. For the nth mole of an ideal gas, that's the equation for the ideal gas is PV sama dengan nRT, where the small n here refer to the number of mole of gas. Okay, for number of mole we have two equation. Okay, dalam chemistry number of mole ada berapa equation? Suka nak comparekan dengan chemistry. Okay,
So number of mole yang pertama, nak dapatkan number of mole adalah mass bahagi molar mass. Okay, mass is the small m, molar mass is the capital M. In chemistry, molar mass symbol dia adalah small m with R, molar mass, isn't it? Okay, so untuk physics, kita punya molar mass is capital M. Okay, ingat simbol ni. M adalah mass, M besar adalah molar mass. Okay. So selain daripada itu, kita ada juga number of mole equal number of molecules over Avogadro number. So capital N menunjukkan number of atoms ataupun number of molecules of gas bahagi Avogadro number. So two formula to determine the number of mole. Senang je kan korang? Boleh? Boleh madam. Satu lagi. Okay. So next, we have Boltzmann constant. Chemistry, ada Boltzmann constant. Symbol is K, 1.38, exponent negative 23. Ada tak Boltzmann constant? Tak ada? Tak ada, madam. Tak ada Okay, so Boltzmann constant korang, senang sahaja. Boltzmann constant, Boltzmann ni adalah satu saintis dan kerja dia sangat senang. Nah, lepas tu namakan dia sebagai namakan constant yang dia dapat tu sebagai Boltzmann constant. Macam tu guys, bila kita jadi saintis, kita bahagikan gravity nak bahagi dengan 9.81 bahagi dengan apa-apalah kan. So kita namakan constant yang baru tu sebagai Saidas constant. Macam tu lah. Okay, so samalah juga dengan Boltzmann constant. Sebenarnya dua benda ni adalah adalah constant. R adalah molar gas constant 8.31 tadi, Na adalah Avogadro number. Okay, so dia bahagikan molar gas constant bahagi Avogadro number 8.31 bahagi dengan Avogadro number yang ni 6.02 eksponen 23 ni bahagikan. So akan dapat, kalkulator kita akan dapat jawapan 1.38 eksponen negatif 23. So that is Boltzmann constant. Okay, so kita ada equation yang kedua. Untuk ideal gas kita, which is PV sama dengan NKT. Yang formula ni ada tak dekat chemistry? Tak ada. Chemistry punya PV sama dengan nRT je. Ya. Okay. So physics dia ada dua formula ideal gas. PV sama dengan N besar KT. Okay, kalau N kecil, number of mole kawan dengan R, nRT. Okay, kalau N besar ni apa korang? Apa N besar? Nombor molekul. Ni kan, number of molecules. So kalau gunakan number of molecules, darabkan dengan K, Boltzmann constant K kita kan. Suka sangat huruf K kan. Dah banyak dah huruf K kita. Spring constant, wave number. Lagi? Boltzmann constant. Tu Ada lagi K tak? Macam ada lagi satu K. Kinetic energy. Okay, so banyaklah simbol K ni So untuk chapter 13 K adalah Boltzmann constant. Habis dah subtopik yang pertama. Okay, so kita terus kepada tutorial korang. Tutorial hanya untuk subtopik yang pertama ini hanya nombor 6 sahaja. Kalau sempat kan korang, kita boleh tengok soalan objektif kan, nak prepare korang punya pre-UPS 3 pada petang ini. Okey, jom kita buat cepat-cepat. Kalau madam sempat by pukul 9, kita boleh tengok soalan objektif bersama-sama. Okey. Nombor 6. Okey, jom. Siapa nak baca nombor 6? 6A. Boleh? Jom cepat. Saya, madam. Okay. A fixed mass of an ideal gas at pressure P. What will be the new pressure of the gas if its temperature is halved and its volume is doubled? Okay, so dia ada bagi dua situation dekat sini. Pertama, dia bagi tahu fixed mass
of ideal gas at pressure P. What will be the new pressure? So ni initial, pressure kita adalah P. So final, macam mana dengan pressure final? Okay, what will be the new pressure of the gas if its temperature is half? Okay, so temperature final jadi separuh. Temperature initial T, temperature final jadi separuh, and its volume is double. So volume untuk final double. Initial satu sahaja, B sahaja. Okay, faham tak keluarkan maklumat ni dahulu? Madam comparekan antara apa yang berlaku initially and final. Faham ke? Soalan? Faham, madam. Okay, soalan minta pressure final. What will be the new pressure of the gas if its temperature is half and its volume is double? Okay korang, kita nak guna, okay ni adalah soalan bila ada dua situasi madam kata dia adalah berkenaan dengan konsep ratio. Apa first step untuk ratio kita? Apa first step untuk ratio? Kelas minggu lepas. Oh, tak belajar lagi. Okay, so madam lupa sebab itu adalah video ED puzzle. Okay. Sebab madam dah buat video kan. Madam ingat madam dah ajar. Okay, first step dalam ratio adalah find equation that connect between ask question with quantity given. Okay. So apa maksudnya? Adalah kita kena cari satu equation yang connect between the ask question. Ask question dia minta pressure final dengan semua quantity yang given. So korang kena cari satu formula yang ada pressure, temperature dan volume. Apa equationnya? Yang ada tiga quantity, pressure, temperature and volume. So Ideal apa? gas. Ideal gas. Apa dia? Equation yang mana nak gunakan? PV equals nRT. PV equal nRT ke, PV sama dengan NKT ke, P1 V1 over T1 equal P2 V2 over T2 pun boleh. So madam gunakan P1 V1 over T1 equal P2 V2 over T2. Ini juga adalah equation of ideal gas ya. So korang boleh decide any equation yang ada the ask question with the quantity yang dia bagikan. Okay, so lebih mudahlah untuk buat yang ini ya. So by the way nak gunakan PV sama dengan nRT pun boleh. Okay, next step 2 adalah step 2 sebenarnya adalah jadikan pressure final as a subject. Okay, so step 2 kalau ikutkan dalam soalan ratio adalah make ask question, soalan yang ditanya as subject. Okay, korang salin tahu dia punya step ni. Okay, make the ask question as a subject lah dalam equation kita. Dalam ni kita sebenarnya tak payah jadikan subject pun tak apa. Kita boleh terus substitute in korang. So kita ni one ni menunjukkan initial kan. Madam kata tu adalah final. Initial memang PTV. Dia tak berubah. Semua nilainya adalah satu. So PV over T waktu initial sama dengan yang final. Pressure final adalah P2. Volume final adalah 2V. Temperature final adalah half T. Madam tak jadikan sebagai subject lah. Menunjukkan madam terus sahaja substitute in. Bolehlah sebab sebenarnya benda ni memang dah ratio dah pun. So madam tak payah jadikan subject pun tak apa. Madam substitute in sahaja nilai. Okay, boleh? Boleh dapat sampai substitute. Apa yang madam boleh cancel dalam equation ni?
Nilai apa yang madam boleh cancel? V and T. V and T. Okay, V ni V, sebelah sini pun ada V. Sini T, sebelah sini pun ada T. Dekat bawah pun samalah. Dia dekat atas ada dua-dua V, dekat bawah ada T. Yang pressure ni madam boleh cancel tak? Tak boleh. Tak boleh sebab pressure-nya tak sama. Initial P sahaja. Final dia dah berubah. Sebab tu madam ada letak P2 untuk final. So pressure tak boleh. Yang 2 ni boleh cancel 2. Ni 1/2 ni boleh tak madam cancel? Tak boleh kan? Sebab ni 1/2. Kalau ni per dengan 2 baru boleh kita cancel kan? So apa yang kita dapat? So kita pindahkan 1/2 dekat sebelah kanan. Kita akan dapat 1/2 P sama dengan 2 P2. Okay, kita nak P2 sebagai subtract. Sebab soalan minta P2 sama dengan 2 ni pindahkan jadi bahagi. So jadi 1/4 P. So jawapannya P final kita adalah quarter from the initial pressure. The pressure final decrease to quarter from the initial pressure. Okay, betul? Jawapan dia 1/4 P. Okay, faham? Ke nak madam ulang semula korang? Ada yang nak madam ulang? Boleh ulang madam? Okay, madam ulang semula. Okay, so dekat soalan ni pertama sekali kita kena comparekan antara initial and final. Okay, dia kata mula-mula an ideal gas at pressure P. So itu adalah initial kita, pressure-nya adalah P. What will be the new pressure? So dah jadi second situation. What will be the new pressure? Soalan minta pressure of the gas semasa temperature-nya jadi separuh dan volume menjadi double. So maksudnya kita anggap initial kita, temperature kita 1 lah, 1 T and volume pun 1 V. And temperature daripada 1 T menjadi separuh T, daripada 1 V menjadi 2 V. Okay, so ini adalah berkenaan dengan ratio. Step 1 adalah untuk dapatkan formula yang hubungkan semua yang diberikan lah, the ask question yang P dia tanya dan kuantiti yang diberikan. So dalam formula kita tu mesti ada P, V dan T. So madam gunakan formula ideal gas. PV over T sama dengan constant, which is P1 V1 over T1 equal P2 V2 over T2. Okay, so kita boleh substitute in terus. Kita substitute in terus nilai dari sini. Okay, so P1 adalah P lah sebab itu adalah initial, simbol kita adalah P sahaja. Okay, volume 1 pun simbolnya V sahaja, temperature 1 pun T sahaja. Initial temperature kita adalah T sahaja. Lepas tu masukkan yang bahagian final pula. So P final, PV kita jadi 2V bahagi temperature kita jadi separuh T. So P2 times 2V over half T. Yang lain tu madam rasa cuma matematik sahaja. Volume boleh cancel, temperature boleh cancel. Pindahkan separuh. So jadi 1/2 P sama dengan 2P2. So soalan kan minta pressure final P2. So jadikan P2 as the subject, kita akan dapat 1/4 P initial. Okay, so itu untuk 6A. Okay, next soalan B. The pressure of a gas in a container of volume 300 cm3. So itu adalah volume 300 cm3 is 1.6 tu adalah apa simbol dia? 1.6 eksponen 6 dia typo dekat situ. Eksponen 6 Pascal. Apa ni simbol yang madam patut buat? Pressure. If the temperature of gas is 100 degrees Celsius, calculate the number of molecules in the gas. Okay, soalan minta number of molecules. Apa simbol number of molecules? N besar. N besar, good. N besar. Soalan minta N besar. Okay, kita nak guna formula apa korang? Nak dapatkan N besar.
Guna formula apa? Nanti masa sikit je formula. Apa formulanya? Number of mole times Avogadro constant. Oh, number of mole. Boleh juga kan? Boleh juga nak buat PV sama dengan nRT ya. Tapi number of mole kita tak ada. Tak boleh lah. Okey, tak boleh gunakan PV sama dengan nRT. So kita gunakan yang equation PV sama dengan NKT. So dah terus dah ada number of molecules dekat sini. P ada, V ada, K kita constant, temperature pun ada. Okay, so boleh gunakan formula itu. Pressure dah dalam SI unit dah. Okay, so pressure boleh substitute 1.6 eksponen 6. Volume tu macam mana madam nak substitute? 300 salin. Lepas tu kali 10 kuasa sebab SI unit adalah meter cube kan? So kali 10 negatif 6. Senti eksponen. Senti adalah eksponen negatif 2 yang perlu di-cubekan. Jadi dia adalah power prefix. Okay. So 10 kuasa negatif 6. Baru jadi meter cube. 300 eksponen negatif 6 meter cube. Okay. Number of molecules kita nak cari. Avogadro number berapa korang? Avogadro number tengok dekat depan muka surat 6 ada list of constant. Madam pun tak ingat sangat. Korang bacakan dekat madam berapa nilai dia? 1.38 eksponen berapa? Negatif 23 lah. Cuba tengok muka surat 6 Avogadro. Boltzmann constant. Eksponen berapa korang? Negatif 23. Negatif 23. Okay, K. Temperature. Temperature tu madam letak je ke 100? Betul? Boleh? Tukar jadi Kelvin. Tukar jadi Kelvin. Yes guys, ini temperature. So kita nak dapatkan N. So kita perlu tukarkan semuanya termasuk temperature dalam unit Kelvin. So kita kena tukarkan sebab kalau yang tak perlu tukarkan tu madam kata kalau change in temperature. Tak perlu tukarkan dalam Kelvin ataupun delta T, dua simbol ni, change in temperature ataupun ni lah change in temperature juga delta T kan, kita ada formula heat yang melibatkan change in temperature. Okay, so yang itu tak perlu tukarkan kepada Kelvin sebab proses penukaran daripada degree Celsius kepada Kelvin adalah tambah 273.15. Lepas tu change kita tolakkan balik. So tambah 273.15, orang tu pun tambah 273.15. Lepas tu kita buat perubahan temperature, tolakkan diorang. So sebab tu jawapan tu akan jadi sama. Sama ada tukar ke tak tukar, jawapan tu akan jadi sama. So baik tak payah tukar, banyak kerja nak tukar. Okay, tapi yang ni temperature ni bukannya change in temperature, itu T sahaja. So kita perlu tukarkan kepada SI unit. So macam mana korang nak tukarkan kepada SI unit ya? Macam mana? Tambahkan kan 273.15 sekejap tak muat. Okay, so 100 tambah 273.15 kita nak tukarkan dalam Kelvin. Korang tekan kalkulator, madam tak ada kalkulator. Dapatkan number of molecule. Jawapan dia 9.33, betul ke? Eksponen 22. Number of molecules, right? So molecule. Betul ke korang jawapan akhir ni? Cuba try. Semua tekan ya. Dapat madam. Dapat Okay, siap dah. Siap dah kita punya subtopik yang pertama. Untuk seterusnya adalah korang kena completekan 2 video ED puzzle Tengok yang pertama tu, tengok yang lecture dahulu. Lepas tu baru tengok yang tutorial. Okay? Sebab madam akan buat sekali nombor. Untuk video yang kedua ED puzzle tu adalah tutorial question 7, 8, 9, 10, 11. Korang bagus sangat madam ni buatkan video untuk korang untuk tutorial sekali. Okay? Sepatutnya tutorial tu memang kena buat sendiri kan.
Okay, so apa yang kita nak buat ni selepas ini adalah nak tengok ke soalan tutorial korang objektif. Madam dah pun bagi ni kan yang UPS 3 punya jawapan ni. Nanti yang ni sebab kan dia tak bagi jawapan kan. Korang tengok balik semula mana yang silap. Cuba buat kalau tanpa apa. Cubalah buat balik semula, dapat tak? Ni preparation untuk petang ni UPS 3 ni counted. So korang kita nak buat ni ke? Nak buat objektif tutorial ke? Chapter kita punya apa? Kita punya objektif tu start dengan chapter 8. Nak buat? Yang tu ke yang kita nak buat? Boleh madam. Boleh, Boleh. madam. Okay, korang tengok yang chapter, yang tutorial ni dalam buku tutorial start dengan chapter 8. Okay, soalan objektif. Okay, jangan tengok lagi jawapan dekat bawah Okay, pertama. Nombor 1 boleh baca? Torque dalam rotational motion, dalam linear motion dia kita comparekan dengan siapa? So jawapannya Force. force kan? So dalam rotational motion adalah torque kan? Sebab torque equal I alpha. Dalam linear motion kita comparekan dengan force sama dengan MA. So torque dengan force, moment of inertia dengan mass, alpha dengan A, angular acceleration dengan A. So jawapannya adalah force. Okay, nombor 2. Resting. B ke madam? B ke? Jawapannya B. apa Jawapannya B Okay. So maksudnya semua orang ada torque lah walaupun dia tak berpusing pun dia tengah resting equilibrium. Maksudnya so sum of torque dia equal to 0 kan kalau ikutkan. Okay. So dia masih lagi ada torque tapi dalam keadaan equilibrium lah sebab torque ni dia bergantung kepada force, right? So force and angle of rotation, contohnya kita punya seesaw lah contohnya kan, jongkang-jongkit. Okay. So ada orang duduk dekat dia ada force, ada 2 orang sama berat, sama pula kedudukan. So dia tengah rest dekat sini. Okay. So kalau ikutkan ada je force, so ada juga dia punya torque tu ada lah sebab dia ada distance from axis of rotation. So torque tu ada. Sebab torque adalah R cross F kan. Kita punya torque adalah R cross F. So ada torque, force ada, distance ada. Cuma sum of torque kita yang zero. So jawapannya yes, ada torque but it is at equilibrium. Okay, faham ya? Nombor 2, nombor 3. Kalau torque 0. So nilai apa yang constant? Constant tu ada nilai bukan 0 So torque kita 0 tak ada nilai. So nilai apa yang seragam aja? Angular momentum. Angular momentum. Okay, betul. So angular momentum sebenarnya bila contoh kipas kita ni lah kipas yang sekarang ni dekat ceiling awak dekat bilik pun kipas ceiling kan. Okay, kipas tu buat speed 5 betul. Okay, so kipas tu dia rotate tapi dia rotate with a constant angular velocity. So net torque kita 0 sebab net torque equal to 0 adalah semasa objek tu at rest ataupun madam kata move with constant angular velocity omega. Okay. So sama macam sum of F kan equal to 0 sama ada menunjukkan objek tu at rest ataupun move with a constant velocity. Okay, so sekarang ini kalau sum of torque constant angular velocity. So omega dia tu sama je. So L sama dengan I omega.
Okay, moment of inertia tak berubah. Moment of inertia bergantung kepada mr square, mass dengan radius. So tak berubah lah. So I constant, omega tadi constant sebab dia punya net torque equal to 0. So angular momentum pun akan constant lah. So jawapannya adalah B. Okay, boleh? Okay, so kalau tak faham boleh refer kepada recording ya. Ada 4 minit lagi. Why are you more stable? Number 4. Why are you more stable when riding a bicycle at faster speed? You have more mass. Mestilah salah kan? Macam mana pula ada banyak mass pula tu? The bike has more momentum. Ni kan chapter 5 korang. Chapter 8. So mesti jawapannya adalah the wheel has angular momentum. Betul tak jawapan dia B? Kan? B. Nombor 3. Okay. So the wheel has angular momentum. So faster speed. So faster juga omega. Okay. Faster speed kan. So omega pun akan fast lah. Okay. Kita punya tu akan tinggi. So angular momentum kita pun akan tinggi. So the wheel have greater angular momentum. Kalau daripada soalan ni pun Maida dah tahu dah kan. Takkanlah cakap tentang speed dengan momentum. Ni chapter 2, chapter 3. Sekarang ni kita berada di chapter 8. So mesti bercakap tentang perkara-perkara tentang chapter 8. Okay, so jawapannya adalah B, nombor 5. Extended per arms. Okay. So, apa yang berlaku kalau dia extendkan arm dia? Orang ni, dia lapangkan tangan dia. Apa yang berubah kurang? Compared to dia tak lapangkan tangan. Apa yang berubah? Apa yang berubah dahulu? Adalah? Moment of inertia. Moment of inertia I kita. So R dia tambahkan. Mass orang ni sama je kan. Mass kita kalau 50 kg, 50 kg juga. Okay, cuma R dia, distance of tangan dia from axis of rotation sekarang dah bertambah. So R bertambah, moment of inertia akan bertambah. Okay. So moment of inertia increase. So antara C dengan D. B sahaja yang dia kata increase kan. Okay, A kita tak tahu lagi. So B dah salah. So macam mana dengan angular speed L? L sama dengan I omega sama dengan constant. Oh, yang dia cakap dekat sini adalah angular speed. Angular speed maksudnya omega. So bila I bertambah, omega akan, what is the relationship? Inversely proportional, isn't it? Inversely proportional. So omega akan decrease sebab diorang ni adalah I dengan omega adalah inversely proportional 1 over omega. Okay. So angular speed akan berkurang. So jawapannya A. Betul? Okay, betul. So that is number 8. Okay korang, madam dah pukul 9 dah ni. So boleh ya buat untuk chapter 9 dan 10. So kalau tak tahu, boleh tanya madam lah. Madam risau ni korang punya UPS pada petang ini sebab madam tengok rendah sangat markah tu. So please tengok semula chapter 8, 9 dan 10. Jawab soalan tutorial yang objektif ini. Okay, ada 5 je soalan objektif. Jawapan pun dah ada dekat bawah. Tak faham, tanya madam. Okay, walaupun ni madam dapat hadiah je pun. Maksudnya tangan madam tu ada lagi pun. Okay. So, boleh tanya madam yang itu. Dan juga, apa tu namanya, yang yang telegram ni. Madam dah bagi dah korang punya soalan dan jawapan ni. Tengok balik semula. Tu pun tengok balik semula in preparation of your UPS 3. Okay, boleh?
Boleh ya. Ada tak nak cakap apa-apa dekat madam? Nak tanya apa-apa? Tak ada. Lokman ada kan? Lokman ada? Tadi macam ada Lokman. Dah left dah. Okay, internet dia tak stable. Madam. Ya, Lokman. Bukan. Ni saya Haris. Haris. Aiman dengan saya tu madam. Aiman dengan awak. Okay, korang dua-dua ni. Dua-dua kan yang missing korang punya free UPS. Tak apa dugaan pagi ini. Oh, patutlah Aiman. Okay, so pada masa tu sahaja. Kita jumpa lagi untuk kelas esok dan lusa. Okay, kita akhiri kelas kita dengan tasbih, kifarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'as innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Okay madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Datang. Thank you, madam. Thank you, madam. Mhm.